والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oleh kerana kita sudah khatam kitab Ramadaniyah, maka malam ini kita sambung kitab Munyatul Musalli yang kita baca setiap pagi. Jadi pada malam ini kita sambung kitabnya. Dan petang tadi kita telah menyatakan bahawa perkara-perkara sunat dalam sembahyang dan juga dengan perkara yang makruh di dalam sembahyang. Dan pengarang kitab kita tekankan dua perkara, yakni apabila kita mengikut imam sebagai makmum, kita hendaklah mengikut imam di atas perbuatan imam tadi, kecuali imam telah melakukan kesalahan. Seperti apabila sepatutnya imam duduk tahiyat awal, tiba-tiba imam berdiri, maka kita pun berdiri, makmum pun berdiri, lantas imam duduk kembali, maka ketika itu kita tidak boleh lagi mengikut imam. Dan begitu juga dengan ketika mana sembahyang sami Allahu liman hamidah, lalu kita pun makmum sami Allah, tiba-tiba tak imam sujud, maka dia terlupa membaca qunut. Maka ketika mana tak imam sujud, kita pun ikut serta sujud, tiba-tiba imam bangun mula baca qunut, maka kata pengarang kitab ini tidak boleh kita mengikuti dia, kerana sembahyang imam itu sudah dikira batal. Maka lepas pada sembahyang itu disuruh kepada kita ini, dalam kitab ini mengatakan bahawa apabila saja kita memberi salam, selesai daripada sembahyang, menyapu dengan tangannya di atas kepalanya. Sapu tadi, kemudian membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim, Allahumma azhab annil hamma wal hazan. Maka ini doa, ya Allah, hilangkan daripada aku rasa susah hati dan duka cita. Kemudian selepas pada kita berwirid, disuruh kita berwirid, antaranya waktu subuh dengan maghrib, afdal kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Maka orang yang baca ini, insya-Allah Allah Taala pelihara dia daripada perbuatan syirik kepada Allah, dan Allah selamatkan dia daripada kejahatan jin dan manusia. Kemudian baca itu berapa kali? 10 kali. 10 kali. Dan disuruh juga kita membaca paling kurang 3 kali Astaghfirullahalazim lepas sembahyang. Lepas sembahyang tu Astaghfirullahalazim. Maka ada yang baca Astaghfirullah dulu, barulah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi kalau baca La ilaha illallah dulu wahdahu la syarikalah 10 kali, kemudian baca Astaghfirullah, tak ada masalah, boleh. Tapi yang afdalnya lepas sembahyang kita baca Astaghfirullah 3 kali. 3 kali baca. Kemudian bacalah La ilaha illallah itu. Kenapa kita perlu beristighfar? Sedangkan kita sembahyang tadi bukan kita buat maksiat. Ya, istighfar tadi kerana apa? Kerana sembahyang yang kita lakukan mungkin ada banyak kesalahan. Di antaranya lalai kita dalam sembahyang. Di antaranya juga boleh jadi kita tidak dapat tidak sempurna dalam buat sembahyang, seperti tidak mengambil sunat-sunat yang tertentu. Maka dengan itu kita mohon pada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. Berapa kali? Astaghfirullahalazim 3 kali. Lepas daripada itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, ataupun Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana, ataupun tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka baca ini Allahumma antas salam wa minkas salam ini. Dan dibaca pula lepas daripada itu dibaca ayat kursi. Di antara satu syekh yang kuat suruh baca ayat kursi itu, antaranya Syekh Nuruddin.
Beliau pesan masa kita belajar dengan dia itu, pergi di Bogor, dia pesan jangan tidak membaca ayat kursi selepas daripada solat. Baca ayat kursi itu, baca, kecuali di sebab-sebab yang tertentu. Mungkin kerana ada maknanya seperti nak naik kenderaan, jadi tak sempat nak zikir panjang-panjang. Nanti kalau zikir panjang-panjang terlepas pula kapal terbang, contohnya. Tapi selagi mana boleh membaca ayat kursi, maka baca ayat kursi selepas daripada maknanya lepas sembahyang, selepas kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata dan baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kadang-kadang ramai orang sudah tidak baca ni. Baca syahidallah hinggalah akhirnya, dan ucap subhanallah 33 kali. Ada ditambah ilahi ya rabbana subhanallah. Lepas sembahyang baca subhanallah 33. Maka imam-imam masih lagi kebanyakan mereka membaca subhanallah, maka baca subhanallah 33. Kemudian daripada itu alhamdulillah, maka baca alhamdulillah 33. Lepas tu baca lagi Allahu akbar, banyak Allahu akbar, maka Allahu akbar tu dibaca 33 ditambah cukup yang 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah yang ke-100-nya. Tapi kalau nak baca Allahu akbar 34 tidak jadi masalah. Kalau bertukar Allahu akbar dulu, subhanallah, baru subhanallah, kemudian alhamdulillah, tidak mengapa, asal dibaca. Tapi yang afdal subhanallah 33 dulu, subhanallah dulu, lepas tu alhamdulillah, lepas tu Allahu akbar. Macam mana berlaku ini? Kerana Nabi mengajak kepada para sahabat selepas sembahyang baca amalan ini. Kisahnya kenapa? Kisahnya macam mana? Kisahnya sahabat Nabi ada terdiri orang kaya, orang miskin. Lalu Nabi menyuruh para sahabat, tak kira kaya miskin, sembahyang sunat. Maka semua sembahyang sunat. Yang kaya sembahyang sunat, yang miskin sembahyang sunat. Kemudian Rasulullah suruh berpuasa. Maka yang kaya berpuasa, yang miskin pun berpuasa. Kemudian Rasulullah suruh merdekakan hamba, mengeluarkan harta pada jalan Allah. Maka yang kaya memerdekakan hamba, mengeluarkan harta. Yang miskin tak ada apa-apa. Tak ada. Jadi tak ada, tak nak beramal lah tu. Akhirnya dia tanya Rasulullah. Dia minta cara jumpa Rasulullah. Kenapa? Kerana orang sana, orang kaya, dia boleh infak, dia boleh merdekakan hamba. Kami ni tak ada. Tak ada piti nak merdekakan hamba. Oh, sedap pokok ya. Gitu gambarannya. Pahala lebih, mereka bukan kata dengki, cemburu mereka apabila lebih ibadat. Cemburu. Kita cemburu ke orang, dah ya lapang. Mari sini kena buat 20. Jangan cemburu macam tu. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, dia nak lebih. Macam orang kaya. Nak juga pahala lebih macam orang kaya. Maka Nabi mengajak dia zikir. Tak apalah, mu tak ada duit nak merdekakan hamba, ambil amal ini. Maka Nabi ajar zikir. Zikirnya apa? Ini tahiyat zikir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian cukupkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ataupun boleh juga Allahu akbar tu 34, cukupkan 100 terus. Siapa yang baca 3 ini, nanti Allah ampunkan dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi ingat, itu dosa kecil, bukan dosa besar. Lalu dalam keadaan macam itu, disuruh kita subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, cukupkan 100. Kata guru kita, dia kata masa dia bila? Masa dia sebelum masuk waktu satu lagi. Lepas zuhur kita sunat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Selagi mana tak ada waktu zuhur, lagi tu boleh lagi kita baca. Masa tu boleh lagi. Begitu juga waktu maghrib. Lagi mana ada waktu maghrib, boleh lagi baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar.
cukupkan 100 tadi. Maka Allahu Akbar 30 kali 33 kali. Kemudian dibaca, dia tulis 30 kali, 33 ya. Kemudian dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukupkan 100 yang itu. Dan baca lagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Ni bacaan dia begitu. Jadi dulu orang-orang dulu baca wirid ini tak tinggal. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Ini antara yang dibaca. Habis pada tu baca doa. Ini ringkas apa pun yang dibaca banyak itu daripada wirid Syekh Ahmad Kushashi. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca ayat kursi, lepas tu baca syahidallahu annahu, lepas tu baca amanah rasul, lepas tu baca qul Allahu ahad. Lepas pada tu baca lagi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas tu baca Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la mana'ta wa la Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la yanfa'u jaddi minkal jadd. Lepas tu baca ya latif ya latif. Baca habis baca semua sekali tu. Lepas tu baru baca doa. Ini ada wirid Syekh Ahmad Kushashi. Ada cerita. Ada satu orang ulama. Dia ini ulama datang Habib ke Syekh gitulah. Dia datang satu ketika dahulu. Dia kata dia datang, dia tengok di Malaysia. Dia tengok di Malaysia masyarakat kita, lalu pun dia berjumpa dengan satu orang. Dia kata alhamdulillah, aku yakin bahawa Allah memelihara negara ini. Negara yang kita cintai, Malaysia. Maknanya negara kita ni pening PKP gitu je. PKP SOP pening sekarang lah. Jadi dia pun tengok. Dia kata dia yakin bahawa Allah pelihara negara kita. Macam mana yakin? Dia kata selagi mana rakyat Malaysia, selagi mana orang mengamalkan wirid lepas sembahyang. Ini cerita ni 20 tahun dulu. Satu orang ulama kata, dia kata rakyat Malaysia selagi mana mengamalkan wirid lepas sembahyang, satu hari nanti wirid lepas sembahyang nanti akan ditinggalkan. Maka adalah mari kumpulan dua wirid lepas sembahyang ni. Orang tak wirid jemaah, wirid masing-masing, akhirnya tak wirid sekarang. Apa wirid ini bid'ah, jadi gitu. Jadi dia kata selagi mana orang amal ini Allah pelihara, dia kata dia yakin kerana fadilat yang ada di dalam ayat-ayat zikir yang disusun tadi. Tapi satu hari nanti apabila wirid ini ditinggalkan ataupun kurang dibaca, wirid ditinggal, maka kamu akan tengok Malaysia duduk di dalam kehancuran. Tengok 20 tahun dulu dia kata. Ni pun tengok begitulah. Setengah-setengah tempat tak ada wirid dah. Setengah-setengah tempat tak ada baca dah. Wirid yang panjang dipendekkan tu biasalah. Setengah-setengah tu memang tidak ada wirid dah. Jadi kita lah kena perhidupkan wirid lepas sembahyang ataupun zikir-zikir lepas sembahyang tadi. Lalu bacalah doa. Banyak doa, tapi antaranya Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau sesuatu yang mewajibkan aku mendapat rahmat Engkau. Mohon biar kita buat satu benda yang menyebabkan kita dapat rahmat Allah, dan juga yang menyebabkan kita dapat pemberian daripada Allah atau keampunan Allah, dan juga kekayaan daripada setiap kebaikan. Biar kita kaya dengan kebaikan.
Maknanya dan juga min kulli birrin wassalamatu min kulli ismin, dan juga kita selamat daripada dosa-dosa. Kita mohon agar kita terselamat daripada dosa, terselamat daripada zina, terselamat daripada judi, terselamat daripada minum arak, terselamat daripada terima rasuah, terselamat daripada memfitnah orang dan seumpamanya. Wal fauzal bi jannah, dan mohon pada Allah berjaya dengan masuk syurga, wan najata minan nar, dan berjaya terselamat daripada azab api neraka. Allahumma fir lana, ya Allah ampunkanlah kami, warhamna, rahmatilah kami, ataupun kasihan belahlah kami, wad'anna, dan redhalah kami daripada kami, wa taqabbal minna, dan terimalah daripada kami akan ibadat kami, wa adkhilna jannata, masukkanlah kami dalam syurga, wa najjina minan nar, dan selamatkan kami daripada azab api neraka. Maknanya jadi ni antara doa, banyak doa-doa. Allahumma aslih lana sya'nana. Ya Allah, ya Tuhanku, elokkanlah bagi kami akan keadaan kami. Kullahu, sekaliannya. Allahumma inni as'aluka sabat fil amri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada Engkau tetap pendirian dalam satu perkara ataupun istiqamah. Maknanya wal ghazimata wal rusyda, dan mohon kepada Allah, maknanya diberi petunjuk kebaikan. As'aluka syukra nikmati, dan mohon pada Engkau akan mensyukuri nikmat Engkau. Wa husna ibadatika, dan elok ibadat kepada Engkau, dan mohon juga lisanan sadiqan, lidah yang benar, qalban saliman, hati yang sejahtera daripada penyakit buruk. Maknanya wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, aku juga minta berlindung Engkau daripada kejahatan yang Engkau mengetahui. Wa astaghfiruka, dan aku meminta ampun kepada Engkau, mimma na'lam, dari apa yang kami ketahui. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita buat, dan juga kita juga maknanya minta ampun, minta maaf di atas yang kita tahu kesalahan kita. Innaka anta allamul ghuyub, Engkaulah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila kita baca doa, ingat jangan lupa selawat Nabi. Kata ulama, siapa baca doa tak baca selawat Nabi, doanya tidak angkat. Tidak terangkat. Nanti Allah Ta'ala kata, siapa kamu nak diterimakan doa kamu, kekasih aku mu tak sebut. Gitu gambarannya. Subhana rabbika rabbil izzati, maha suci Engkau Tuhan yang maha agung, maknanya amma yasifun, daripada barang yang disucikan, wassalamun, dan salam atas para rasul, walhamdulillah rabbil alamin. Ini contoh doa. Ada pun nak baca doa-doa lain pun tidak ada masalah. Allahumma ahyina bi iman, Allahumma jal hayatana hayatul ulama. Al-Quran adalah bacalah doa apa-apa, yang paling penting doa yang baik-baik. Baca doa kemudian kalau baca doa jangan baca untuk kita saja, doalah dengan domena. Apa makna domena ni? Makna kita kata Allahumma ja'alna, walaupun kita seorang. Biar doa. Na tu maksud siapa? Na tu kami, masuk kita, ahli keluarga kita, ataupun termasuk dengan muslimin muslimat. Begitu gambarannya. Kemudian dia kata baca muawwizataini. Qul a'udzu bi falaq wa Allahu ahad wa bin nas, maksudnya baca 3 kul. Dan dibaca kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib. Lepas sembahyang subuh, sembahyang maghrib tambah raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baca banyak mana? 3 kali. Dan dibaca lagi Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Ada baca 7. Kenapa baca 7? Sebab neraka dia 7 saja. Allahumma ajirna minan nar. Tak apalah, tapi dalam kitab ni baca 3 kali. Dia kalau orang dah buat ibadat, jangan kita balah. Dia 7, 3 je. Orang dah buat ibadat jangan. Yang kita balah orang tak buat ibadat, tak baca terus. Sebab tu kita tak balah orang nak buat 8, jangan balah. Sebab dia buat ibadat. Yang kita balah tak buat langsung. Maknanya itulah. Maka dikatakan bahawa
maknanya baca Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Kemudian minta lagi Allahumma inni as'aluka jannah. Boleh baca juga itu 3 kali. Dan kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka aku berlindung dengan kalimahmu, kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan yang diciptakan. Maka baca 3 kali. Kita di sini beramal dengan wirdul latif. Dan kita juga beramal dengan zikir-zikir yang ada dalam ini. Maka dalam bacaan ini ada dalam wirdul latif. Tak apa. Yang paling penting ada amalan zikir. Maknanya. Dan ingat, jangan lepas sembahyang terus tembak, terus lari. Nanti Allah Ta'ala kata sombong kamu, siapa tamu minta sikit dengan aku. Kita memang ada hajat dengan Allah, minta. Siapa tamu sebut, siapa tamu zikir. Tak boleh zikir secara maknanya berjemaah ramai. Zikir seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lepas tu astagfirullah azim 3 kali, Allahumma anta salam. Ambil bik lagi lalu. Berapa nak naik kapal terbang takut dapat dodam. Takut dodam. Dulu sekali main subuh, pergi semayang. Lepas tu nak pergi dekat mana? Nak pergi dekat gate tu. Tengok close, tutup. Tutup dah ustaz. Tak apa. Tawakkal ala Allah. Kita pergi dekat tu dia tulis close lah. Tawakal je. Tawakal. Pergi saja. Pergi tu tak ada seorang dah. Asyik baik ada satu orang dekat kaunter tu. Dia kata tutup dah ni. Tutup dah. Dia pun tak apa mai. Dia pun telefon. Jangan lepas lagi, ni ada seorang lagi. Telefon. Pergi. Orang duduk tunggu tu, orang hak atas kita duduk tunggu. Takut-takut. Dia kata dah kapal terbang ni dah tutup dah. Tapi dia buka kat kita. Ini bukan karamah ni kebetulan. Lepas tu dia kata karamah ustaz tu bukan karamah tu kebetulan saja. Ada satu cerita lagi. Ada satu orang pokcik tu. Dia nak naik kapal terbang. Bila nak kapal terbang, dia pun pergi tunjuk tiket. Pakcik, kapal terbang pakcik dah berlepas dah, kata. Dah berlepas dah. Lepas pada tu, pakcik pun tak apalah. Pakcik tu, dia pergi surau, dia semayang. Dia semayang. Dia pun pergi mula kat kaunter. Kapal terbang ni ada ke tak? Tengok. Pakcik, kapal terbang pakcik dah berlepas dah. Dia pun pergi mula surau. Dia pergi surau, dia semayang lagi. Dia pergi kali ketiga. Tunjuk tiket. Pakcik ni tak faham. Kapal terbang pakcik dah lepas dah. Dia pun pergi balik surau. Dia pergi semayang. Nak jadi ke cerita. Ni kuasa Allah. Orang tu berkat doa. Nak jadi ke cerita. Kapal terbang atas ni ada masalah. Maka kapal terbang tu pusing balik. Pusing balik kapal terbang tadi. Pusing balik. Dia pun tanya, ada lagi kapal terbang ni? Ada. Maka penumpang kena keluar balik. Keluar balik, maka pakcik tu boleh masuk mula. Dah main. Maknanya cerita. Maka dikatakan bahawa baca doa tadi boleh baca dan baca lagi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali. Ini bacaan zikir-zikir ini seolah-olah ada di dalam wirdul latif pun ada. Dan seumpamanya. Maka baca antara yang dibaca lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Dulu masa Allamah Habib Umar datang ke Indonesia di Surabaya. Jadualnya Habib Umar ada di Indonesia. Maka kita pergi ke sana. Habib Umar hantar Habib Abdul Qadir As-Sagaf Fattabi'uni tu dalam
TV hijrah tu. Maka dia ganti Habib Umar. Maka kebetulan masa itu kita pergi bersama dengan almarhum Baba Abdul Aziz. Jadi sampai ke sana rombongan tu duduk kat hotel nak bagi bilik. Baba Abdul Aziz kata, saya minta Ustaz Mustafa Kamal duduk dengan saya. Oh, tak kena duduk dengan Baba Aziz. Baba Aziz tu nak duduk dengan saya. Duduk dengan dia. Lepas tu cakaplah, Baba Abdul Aziz ni Masya Allah kuat ibadat dia. Jadi masa duduk sebilik dengan dia, panjang cerita, dia ringkas ceritanya, dia kata Baba nak bagi ijazah pada Ustaz. Ijazah apa? Ijazah Sayyidul Istighfar. Maka dia pun bagi ijazah. Pegang tangan. Masa tu tak ada KBI, pegang tangan. Maknanya pegang tangan. Maka baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ini, dia pun bagi. Kemudian dia ijazahkan Ustaz untuk amalkan bacaan Sayyidul Istighfar, dibaca selepas pada sembahyang. Kita pun kata saya terima. Lepas tu duduk saja. Kita pun kata, Baba, saya ini ada jamaah. Saya ada jamaah. Dia kata, jadi boleh tak kalau saya nak ijazahkan kepada jamaah-jamaah saya, kalau mereka nak beramal dengan Sayyidul Istighfar? Oh, boleh. Mari mulakan lagi. Maka dia ijazahnya sekali lagi. Sekali lagi, saya ijazahkan pada Ustaz untuk mengamalkan Sayyidul Istighfar dan mengijazahkan kepada orang lain. Jadi siapa yang dengar ini, siapa nak beramal dengan Sayyidul Istighfar, boleh diamalkan. Kita ijazahkan atas sanad daripada Baba Abdul Aziz dan daripada gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambungkan datang sedikit mengenai Sayyidul Istighfar akan datang. Akan datang bila? Pagi besok kuliah subuh. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.